Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda sedang menonton MG Flash 26 April bersama saya Khalis Kadir. Kita ke berita utama. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan memberikan laluan kepada sebuah ambulans di Pekan Pahang petang semalam. Menerusi perkongsian video di laman Facebook Istana Negara, Baginda dilihat berkenan mendahulukan rakyat yang sedang berada dalam kecemasan. Video berdurasi 11 saat itu memaparkan Al-Sultan Abdullah dalam perjalanan berangkat dari Pekan ke Istana Abdul Aziz di Kuantan. Kemudian datang sebuah ambulans membawa pesakit dengan membunyikan siren berada di belakang kenderaan dipandu Baginda. Tindakan Baginda melambai kepada ambulans itu sebagai tanda isyarat memberi laluan menerima pujian rakyat. Kebanyakan mereka meluahkan rasa terharu dengan keprihatinan Seri Paduka terhadap kebajikan rakyat serta menganggap ia satu teladan yang baik. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad memuji prasarana dan kemudahan yang terdapat dalam perkhidmatan transit aliran massa MRT. Beliau yang mencuba sistem pengangkutan tersebut pada Hari Raya ketiga mendapati kemudahan yang disediakan sangat baik dan disifatkan setaraf dengan negara maju. Menurut Tun Dr. Mahathir, beliau yakin rakyat akan menghargai kemudahan yang disediakan walaupun pembinaannya menelan belanja yang tinggi. Katanya kehadiran beliau untuk mencuba perkhidmatan MRT disambut oleh petugas yang turut mengiringi perjalanan beliau dan isteri Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Bekas ahli Parlimen Langkawi itu juga berkesempatan melontarkan beberapa pertanyaan mengenai MRT kepada pegawai yang mengiringinya. Perkhidmatan MRT laluan Putrajaya Fasa 2 MRT 2 mula beroperasi sepenuhnya pada 16 Mac lalu. Laluan perkhidmatan awam itu akan bermula dari Kuasa Damansara ke Putrajaya Central adalah projek kedua MRT Lembah Kelang. Kemudahan tersebut memberi manfaat kepada 2 juta pengguna dari Kuasa Damansara sehingga ke Putrajaya dengan 10 stesen pertukaran dan sambungan di sepanjang jajaran 17 stesen. Projek MRT memulakan pembinaannya ketika era pentadbiran Datuk Seri Najib Tun Razak dengan pelancaran dilakukan pada 8 Julai 2011. Ketua Menteri Melaka menganggap kontroversi melanda seorang esko kerajaan negeri itu yang didakwa terbabit skandal seks dengan seorang wanita sebagai fitnah. Datuk Seri Abdul Rauf Yusof menegaskan zaman serba moden dengan dunia cyber hari ini menjadikan pelbagai bentuk fitnah lebih mudah disebarkan. Bagaimanapun, beliau tidak mahu menafikan perkara itu benar atau sebaliknya dan hanya melihat ia permainan musuh politik. Ulasnya, ia terserah kepada exco terbabit sama ada mahu membuat laporan polis atau tindakan lain yang difikirkan wajar. Pengurusi Badan Perhubungan UMNO Melaka itu berkata demikian ketika mengulas dakwaan berkenaan. Sebelum ini, seorang exco Melaka didakwa terbabit skandal seks dengan seorang wanita seperti yang tular di Facebook sejak kemarin. Isu pembaziran tidak timbul dalam penganjuran Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani yang diadakan di 6 negeri bermula dengan Kedah pada Sabtu ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata kerajaan tidak boleh berkira untuk menjamu rakyat kerana ia bertujuan meraihkan Aidilfitri. Katanya juadah seperti ketupat, lemang dan sate bukan melibatkan kos yang tinggi kerana kerajaan telah menyediakan peruntukan sewajarnya. Beliau berkata demikian bagi mengulas kritikan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Nor terhadap penganjuran majlis berkenaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jeneri menganggap rumah terbuka itu bermotif politik menjelang pilihan raya negeri PRN. Datuk Seri Sanusi berkata majlis itu hanya perlu diadakan di Putrajaya sahaja kerana ia bertentangan dengan prinsip kerajaan madani yang menentang pembaziran. Selain Kedah, ia turut diadakan di Pulau Pinang pada 6 Mei, Negeri Sembilan 7 Mei, Kelantan 12 Mei, Terengganu 13 Mei dan Selangor pada 14 Mei.
Baik, berita berikutnya. Wanita yang dirakam menghalang Proton Wira di persimpangan lampu isyarat di Port Dickson baru-baru ini bertindak sedemikian kerana risau kesihatan suami yang memandu kereta terbabit. Perkara itu dimaklumkan sendiri wanita berkenaan yang tampil bersama suaminya di Balai Polis Port Dickson semalam. Timbalan Ketua Polis Daerah Port Dickson, Deputi Superintendent Muhammad Mustafa Hussein berkata, pemandu lelaki itu dikatakan baru mendapat rawatan di Hospital Port Dickson. Wanita itu menasihatkan supaya berehat, tetapi si suami tetap keluar dari rumah untuk menuju ke rumah anak mereka di Teluk Kemang. Isterinya yang menyedari perkara itu membonceng motosikal di tunggang jiran sebelum mengesan si suami di sebuah lampu isyarat Batu 1 Jalan Pantai Port Dickson. Tanpa berlengah, dia terus menghalang kereta dipandu suaminya dan ia dirakam sehingga video itu tular di media sosial. Muhammad Mustafa berkata, pasangan warga Indonesia yang menyedari tindakan berkenaan membahayakan diri dan orang awam, kemudian memohon maaf atas perbuatan tersebut. Seorang remaja orang kurang upaya OKU maut manakala rakannya kritikal selepas dipanah petir ketika bermain bola sepak di Padang Pekan Papar, Sabah semalam. Dalam kejadian jam 3.55 petang itu, mangsa Muhammad Zulkifli Rizwan, 13 tahun, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi PGO, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah berkata, panggilan mengenai kejadian itu diterima jam 4 petang. Katanya sepasukan bomba bersama jentera dan unit bantuan perkhidmatan kecemasan EMRS dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Papar digerakkan ke lokasi. Pasukan bomba EMRS memberi rawatan awal pada mangsa yang cedera dan diserahkan kepada pihak Kementerian Kesihatan KKM untuk dihantar ke Hospital Papar. Mangsa yang disahkan maut oleh petugas KKM kemudian diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Operasi tamat jam 4.40 petang. Dengan itu, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Kita jumpa dalam siaran berikutnya jam 2 petang nanti. Saya Khalid Skadir. Assalamualaikum dan salam hormat.